Assalamualaikum dan salam seratku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Paparan utama malam ini, Kabinet Kerajaan Perpaduan bersetuju menyerahkan kuasa berkaitan pelaksanaan projek tempatan di bawah kos RM50 juta kepada Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan tersebut dipersetujui oleh Kementerian Kewangan yang membolehkan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Sabah membuat sebarang keputusan tanpa perlu menghadapi terlalu banyak kekangan di peringkat persekutuan. Jadi kita telah putuskan dan Kementerian Kewangan bersetuju untuk menetapkan mana-mana projek di bawah RM50 juta itu diserahkan hampir sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak melaksanakan dengan mematuhi peraturan-peraturan dan kewangan, tetapi keputusan itu boleh dibuat di Kuching atau Kota Kinabalu tanpa dilengahkan kerana tunduk kepada peraturan-peraturan lama. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Putrajaya pada Rabu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan mempengerusikan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Sehubungan itu, katanya beliau akan mengadakan perjumpaan bersama Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah selewatnya pada akhir bulan ini. Kemudian ada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Itu akan saya pengusikan dan akan mengadakan perjumpaan mungkin selewat-lewatnya akhir bulan ini, kemungkinan besar di Kuching yang akan dihadiri oleh Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Tambah beliau lagi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan terus mempengerusikan jawatan kuasa tindakan berkaitan MA63 bagi memastikan perkara-perkara yang masih tertangguh dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya ini termasuk pemberian peruntukan khas kepada Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D dalam Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada TYT Morten Paulsen, Duta Besar Norway ke Malaysia bertempat di Pejabat Premier Wisma Bapa Malaysia Petrajaya pada Rabu. Kunjungan hormat itu bertujuan memperkenalkan Morten sebagai Duta Besar Norway ke Malaysia yang baharu. Pada masa sama, kunjungan itu juga bertujuan membincangkan usaha-usaha perniagaan yang boleh diwujudkan atau dibangunkan di antara Norway dan Sarawak selain mempertingkatkan hubungan dua hala kedua belah pihak. Perkembangan berikutnya. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak menggalakkan lebih banyak institusi negeri ini menyediakan perkhidmatan taska di tempat kerja. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata taska di tempat kerja merupakan satu sistem sokongan yang penting terutama bagi ibu bapa yang bekerja dan dapat memastikan anak-anak mereka berada di bawah penjagaan yang baik dan selamat. Now, this is very important sebab ianya seperti yang saya katakan tadi, ianya memberi sistem sokongan kepada pekerja-pekerja terutama yang muda-muda yang baru kahwin, baru baru melahirkan anak, misalnya baru nak start family. So dan sekarang ini kita tahu bahawa extended family itu ada susah sikit ya. It is different from before. Jadi mereka perlu sistem sokongan supaya they have an ease of mind and then dapat bekerja dan tahu bahawa anak mereka dijaga dan ditempatkan di tempat yang selamat, dijaga dengan penuh kasih sayang oleh pendidik dan pengasuh di taska tersebut. Kemudian mereka dapat menumpukan kepada pekerjaan mereka, so it gives a greater productivity insya-Allah ya kepada tenaga kerja dalam badan ataupun institusi atau badan korporat. So it's a win-win situation. Beliau menjelas demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke taska sedidik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di sini pada Rabu. Datuk Seri Fatimah memberitahu Sarawak kini mempunyai sebanyak 16 taska dan daripada jumlah itu sebanyak 9 buah dikendalikan oleh sedidik dan selebihnya dikendalikan oleh pihak swasta dan pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat. Ujar beliau lagi, kementeriannya kini sedang memperhalusi kriteria-kriteria untuk memberikan bantuan kepada ibu bapa daripada golongan B40 menghantar anak-anak mereka ke taska terutama ke taska swasta.
Dedahnya Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk memberikan bantuan itu sebanyak 2.5 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksanakannya. Beralih dengan perkembangan di Miri, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan penting sebagai perantara antara pihak kerajaan dengan masyarakat setempat. Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yisiu Sang berkata KMKK bertanggungjawab menyampaikan isu dan pesanan di peringkat akar umbi kepada pihak berkuasa. All play a very important role in helping the government of the day in conveying whatever issues and problems from the ground to the relevant authorities, and also to assist our people in many other ways like application for permit and all that. Yeah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian sijil lantikan KMKK daerah Miri bagi kawasan Dun Pujut di Pejabat Residen bahagian Miri pada Rabu. Pada program tersebut, Muhammad Taufi Marzuki telah dilantik sebagai Ketua Kaum baharu bagi kawasan Kampung Piasau, Fasa 14 Miri. Tempoh lantikan itu adalah selama 4 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2026. Selanjutnya, Pengarah Pendidikan Sarawak Datu Dr. Azhar Ahmad meluangkan masa meninjau sesi pembelajaran beberapa sekolah rendah di sekitar Kuching pada Selasa. Antara sekolah yang ditinjau adalah Sekolah Kebangsaan SK Muara Tebas. Di samping menyantuni murid-murid, beliau dalam masa yang sama mengambil maklum isu-isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran di sekolah bersama barisan pentadbir. Sejurus selepas itu, beliau meneruskan tinjauan ke Sekolah Kebangsaan SK Pulau Kuching yang merupakan bekas sekolah beliau. Terdahulu, Datuk Dr. Azhar turut berkesempatan meninjau ke Sekolah Kebangsaan SK Bako. Sekian edisi malam bersama saya Norik Malhamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.